kita pun jadi daripada benda yang tak lebih. Dia kena ingat pada asal usul kita. Semacam mana dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang yang tak ingat pada asal usul ni, itulah yang punca dia boleh mari sifat takabur. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita keadaan orang Bani Israel, yang mana dia ni asal miskin. Dia ni orang miskin, dia ni orang susah, dan dia ni ada orang yang penyakit. Penyakit apa? Penyakit rambut tak ada, tak kepala dia. Maka tiba-tiba malaikat mari berjumpa dengan dia. Dia kata, mu nak apa? Kata dia. Maka orang tu kata dia ni bagi hilang penyakit ni. Rambut tak tumbuh ni, nak bagi rambut tumbuh tak kepala dia. Maka mereka pun berdoa lah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala kabul, Allah Taala terima doa malaikat tadi, maka jadi kaya seorang ini. Dengan wajahnya yang izah, rambut pun tumbuh, hidup dia mewah. Duduk, malaikat ni pula buat rupa semacam mana dia dulu ni. Ini dalam hadis yang ada cerita. Mari jalan ikut dia, berjumpa dengan dia kaya dah. Jadi selegar. Orang ni kepala lugu dan miskin. Maka mari minta sedekah. Mintalah sedekah, bantulah dia begini. Dia tu tak peduli, dia tu tak tahu. Dia. Maka malaikat ni pun katalah, dia kata, tolonglah bantulah kami, kata dia nya. Macam mana mu dulu ni pun sepaku ni juga. Mu bukan orang kaya, dulu orang miskin. Dia ni pun kata, aku kaya lama-lama dah. Aku daripada keturunan yang kaya, orang kaya. Tak ada dia terlupa asal dia. Dan sehingga malaikat pun berdoa kepada Allah SWT, mintalah, ya Allah, jadilah orang ini dan suka dengan dia dulu ni. Allah Ta'ala terima, maka jadilah kembali miskin dan luruh rambut dia. Ini orang panggil apabila orang ni tak ingat pada usul dan asal, dia boleh mari takabur dan sombong dalam diri kita. Dan sebab itu setengah daripada ubat penawar untuk nak menghilangkan sifat takabur ni, kita kena ingat yang pertama, asal kita ni Allah Ta'ala menjadikan kita daripada air mani yang binasa. Yang binasa, kumuruh ni makna yang busuk, yang keji. Dan kesudahan manusia ni bangkai yang keji. Awal kita daripada mani yang hina, dan akhir kita ni jadi bangkai. Akhir kita ni mana-mana mati kita. Dia mati kita. Itu kena ingat. Dan ia pada antara dimatian itu, dan ia manusia ni pada antara dimatian itu, antara apa? Antara awal kejadian kita, antara jadi mani dan bangkai ni, mana masa hidup kita ni. Mula-mula kita jadi pada mani. Lepas pada mani bentuk besar, lepas tahun, lepas 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita ada besar.
dan masuk sekolah, masuk tu mengaji pinjam, dan ada jawatan besar, gaji besar dan sebagainya. Sebelum pada mati ni, mana di antara tu ni menanggung akan tahi kita dah buat najis ya. Tu dia. Dan kita ni buat najis di perut kita ni pernah najis. Tapi Allah Ta'ala tutup, tak bagi nampak. Terjalan. Dan walaupun kita pakai baju, tapi ingat kita ni ada najis. Kita ada jawatan besar, kita ada jawatan besar, kita jadi pangkat besar, tapi hakikatnya kita ada najis. Bawa najis tu, pergi pasar bawa najis, pergi pejabat bawa najis. Dalam perut kita ni ada najis. Apabila mati kita pun tak bagi ada juga dalam perut kita ni najis. Sebab tu apabila orang mandi mayat ni, dia tekan sikit di perut ni supaya nak bagi keluar najis daripada perut kita ni, bersih. Dan bahawasanya manusia ni asal ketiadaan kita tak ada apa. Asal kita ada tak ada. Kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah. Asalnya daripada tanah. Siapanya? Allah Ta'ala menjadikan asal pada tanah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala jadi daripada tanah. Asal kita tak ada. Sebab tu apabila kita tahu kata asal kita tak ada apa, ingat kata begitu, kita ni orang yang tak ada, orang yang miskin, yang tidak ada apa asal awal kita ni. Ada pada kita sekarang ni Allah Ta'ala bagi. Itu orang panggil ni'matul imdad. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Daripada tak ada kepada ada. Dulu daripada tak pandai bercakap pada pandai bercakap, daripada jahil kepada ada ilmu, daripada miskin kepada kaya ada harta. Itu dikatakan nikmatul imdad. Asal kita tak ada apa. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita, asal kita ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan akan manusia itu dhaif, lemah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pertolongan kepada kita, kita ni tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berkelip mata, tak boleh nak mengangkatkan tangan dan kaki, tak boleh nak bergerakkan lidah, nak bercakap dan sebagainya. Hari ini boleh berjalan, boleh bercakap, boleh itu, boleh ni, kerana Allah Ta'ala masih bagi nikmat tu kepada kita. Tu nikmat. Ada orang tak boleh bergerak. Allah Ta'ala cabutlah nikmat bergerak. Ada orang tak boleh bercakap, boleh bercakap. Tuhan cabut nikmat bercakap. Ada orang dia tak ingat apa orang. Kerana Allah Ta'ala buangkan nikmat ingatan. Sebab tu kita kena jaga nikmat. Kita kena jaga nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kena hidup dengan kita, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian dijadikan dia akan manusia sendiri daripada air mani. Pada tu pula jadi daripada air mani. Itu dia. Baik. Kemudian daripada darah atau asal kita, min nutfah. Daripada mani. Lama mana jadi mani? Duduk dalam rahim ibu 40 hari. 40 hari masih jadi mani. Lepas daripada 40 hari, kemudian daripada darah, kemudian dijadikan darah dan berubah
daripada mani kepada darah, daripada kemudian daripada seketul daging duduk 40 hari darah, maka jadi seketul daging 40 hari. Jadi mana 120 hari yang kita duduk dalam rahim ibu ni, dan baru jadi seketul daging. Itu dia masa tu, dan tiada ada bagi manusia pendengar, tak ada lagi, tak ada sifat pendengar, dan tiada pengetahuan, tak ada ilmu, dan tiada penglihatan, mata pun tak ada, dan tiada hidup pun tak lagi, dan tiada kekuatan, tak ada lagi kekuatan kita. Semasa mana duk jadi seketul daging di dalam masa 120 hari. Itu dia. Kemudian selepas pada tu dijadikan baginya, bagi manusia, segala yang tersebut. Lepas itulah yang pertama Allah Ta'ala memecahkan segala anggota-anggota kita. Mata yang tak boleh tengok kepada mata yang boleh melihat, dan telinga kita boleh dengar, mulut kita boleh bercakap. Itu Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala masukkan roh di dalam jasad kita, baru bergerak. Sebelum pada tu tak bergerak, dan jadi seketul daging dia tak bergerak. Itu dia. Dan apabila Allah Ta'ala tiupkan roh masuk dalam tubuh kita, baru bergerak. Baik. Kemudian dijadikan baginya segala tersebut, dan bahwasanya mengerasi akan dia, akan manusia boleh penyakit, dan terkadang sakit ia dengan tergagap, dengan terkejut. Apabila ada kita Allah Ta'ala bagi kepada kita jadilah manusia, dan kita ni akan kena jadi sakit pula. Jadi sakit, ada penyakit tu, ada penyakit ni. Apabila kita dah berumur, dan yang kita ni tabiat manusia ni belah macam tu lah. Masa kita mengaji, kita berjumpa dengan kawan kita, kita akan tanya dia, mau ni mengaji di mana. Lama tak jumpa orang sekampung, kawan ni kata kami mengaji di ni, dan ada mengaji sana, ada mengaji sini. Dan apabila masing-masing mengaji, dah tamat mengaji masing-masing dah, jumpa pula, tanya pula, dan kahwin dah lagi. Dan kahwin dah, orang mana orang tua ni, duduk lama-lama masing-masing kerja, dan mari jumpa pula dah umur 50. Dia tanya apa? Mu makan ubat apa lah ni? Tanya makan ubat lah. Tak tanya kahwin berapa, anak berapa lepas dah tanya dah. Cucu berapa, menantu bila lagi, bawa siapa umur 50 lebih, umur 60, dia makan ubat mana, dia istiqamah di klinik mana, tiap-tiap mana. Itulah kita. Pak kita wasa hebat ke mana? Duk lama-lama mari kalau umur tu panjang. Sampai umur 80, 90, sebab tu dia masuk rumah dia pun tengok orang rumah dia ni. Umur ni siapa ni? Tak nak bini dah. Mari penyakit. Habis dah kemuliaan ketika tu, dan tak ada apa lagi dah. Asal daripada kosong kembali pula kosong. Tu manusia. Jadi kita ingat macam tu nya kita. Kita ada bagi besar diri ke mana? Kita berasa lebih ke mana kita? Jalan mana kita rasa kita lebih?
Dan lapar ia dengan tergagah. Kita lapar, kadang tak ada makanan lapar. Dan dahaga ia dengan tergagah. Dan terkadang menghadapi ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia. Kita nak tahu benda tu, kadang-kadang kita tahu dah benda tu, mari satu hari jahil pula, tak tahu pula, lupa dah. Dia. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ajibtu, aku heran, bighafilin, dengan orang yang lupakan Allah, wa laisa bimaghfulin anhu, padahalnya Allah Ta'ala tak lalaikan daripada kita. Nah, Nabi kata, aku heran orang yang lupa Allah, orang yang tak ingat kepada Allah. Tak ingat ni mana? Dia boleh buat apa-apa saja. Dia boleh buat, mengerjakan apa saja yang nafsu dia kandang, tapi dia tak. Walaisa bimaghfulin anhu, padahalnya Allah Ta'ala tak pernah lupa dia daripada perbuatannya, daripada kelakuannya, daripada amalan dia. Apa yang dia buat Allah Ta'ala tak lupa. Dia hadis. Dan mengetahui ia akan melupa suatu, maka ingat ia akan dia. Kadang-kadang kita nak bagi lupa benda ni, tapi tak boleh buat. Duk ingat situ, benda kita nak ingat, tak ingat. Dia tengok kita lemah je kita. Benda kita nak bagi lupa, tak lupa, duk ingat. Dan menghadapi ia manusia mengingat akan suatu, maka lupa ia manusia akan dia akan suatu. Benda hanya bagi ingat, tak ingat. Benda tak saya bagi ingat, dia ingat. Dan benci ia manusia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia suatu akan dia. Memberi manfaat ia suatu akan dia akan seorang. Kadang-kadang kita tak suka benda ni, tapi benda tu lah yang bagi manfaat pada kita. Apa yang kita tak suka, nafsu kita tak suka, daripada segala perintah Allah, segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi manfaat. Dan ingin ia manusia akan suatu. Kadang-kadang manusia ni dia suka benda tu, maka memberi mudarat ia suatu akan dia akan manusia. Tapi boleh bagi mudarat benda tu. Itu nafsu kita. Nafsu ni dia suka sangat benda yang ceranggah dengan hukum syarak. Kemudian kesudahan seorang itu mati. Akhir-akhir walaupun panjang umur mana sekalipun, kita pernah mati. Kita pernah kembali kepada Allah. Kita akan sampai ajal. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati ni wallahu alam. Ada masing-masing malaikat duk jaga masing-masing dah. Malaikat yang duk jaga ajal kita. Apabila sampai masa, malaikat ni akan masuk, maka bagi salam, dan malaikat ni kata, aku ni ialah malaikat yang duduk jaganya ajalmu. Ajalmu makna masa hidupmu di atas dunia. Wahai fulan bin fulan, inilah masa yang terakhir bagi kamu, tak ada dah untuk masa kamu hidup di atas dunia yang fana ini. Itu dia. Dah kita nak mati. Maka apabila mati ni perlu yang kita kena bawa amal ibadat kita. Itu dia. Dan hisab. Kesudahan kita ni kena hisab. Hisab daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan cek balik. Allah Ta'ala akan soal. Itu dia. Itu mana hisab. Tapi kita berdoa lah supaya kita ni termasuk dalam kata hisaban yasira. Hisab yang mudah.
maka jika ada ia seorang daripada isi neraka. Kalau orang ni termasuk daripada ahli neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Tengok. Kalau orang tu ni hidup dia jadi ahli neraka, lebih binatang tu lagi lah dengan dia nya hakikat sebenarnya. Kerana binatang tu apabila mati habis dah, tak ada apa, tak ada kena azab dah. Tu dia. Dan sebab tu dah semasa hidup kita di atas dunia ni, kita kena usaha, kita kena bersungguh mencarikan bekal yang kekal yang kita nak bawa bersama-sama dengan kita, supaya kita dapat lepas daripada api neraka Allah. Dan setengah daripadanya kita hidup di atas dunia ni nak istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Kita kasih kepada ulama, kita kasih kepada orang talabatul ilmi. Sebab sebut dalam hadis, apabila matilah oleh seorang, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tanya, malaikat hisab, dan malaikat pun ceklah amalan si fulan ni, dan cek di antara amalan yang jahat dengan amalan baik, banyak amalan jahat, maka keputusan dia kena masuk neraka. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, wahai Jibril, membawalah si fulan bin fulan ni pergi pada neraka. Serahlah kepada malaikat duk jaga neraka, Malik. Tu dia. Maka Jibril pun bawa. Tengah-tengah duk berjalan ni, Allah Ta'ala tanya Jibril, wahai Jibril, kamu tanyalah hamba ku fulan ni, supaya aku nak ampun dosa dia. Mu tanyalah fulan ni, semasa di atas dunia tu, nama dia tu adakah serupa dengan nama para ulama? Nama dia tu ada tak serupa dengan nama ulama? Tu dia. Maka jawab tak ada, tak serupa. Tanya lagi dia, wahai Jibril, kata dia ni pernah duduk makan sekali tak dengan ulama? Tanya dia kata tak. Tanya lagi, dia kena ada ulama fulan, ulama tu, ulama ni. Dan Jibril pun tanya, dia kata tak juga. Tu dia. Baik. Tiba-tiba Allah Ta'ala, akhir sekali Allah Ta'ala sungguh bawa si fulan ni kepada syurga. Kenapa ni? Maka malaikat tanya, Allah Ta'ala kata, dia tak ada kenal ulama, tapi kawan dia ni, hak yang dia berkawan rapat ni, kawan dia ni rapat dengan ulama. Tengok, kawan dia ni rapat dengan ulama. Dia ni tak ada kenal ulama, tapi dia rapat dengan orang yang rapat dengan ulama. Di akhirat besok pun Allah Ta'ala boleh memperingankan tu dia, dan azab. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia. Tu besar. Sebab tu kita ni kena usaha duduk dalam majlis ilmu, istiqamah dalam majlis ilmu. Lebihnya orang mengajar ilmu, kalau dia pergi pada satu qaryah, pada satu kampung mana-mana, dia lalu sahaja, maka isi kubur ataupun ahli kubur pada kampung tu boleh tupang manfaat sejuk 40 hari. Dia ni akan dapat selamat dan sejuk dalam kubur dia ni 40 hari. Ini keberkatan orang yang mengajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kerana apa membesar ia akan dirinya, dan ia hamba yang hina yang lemah. Kalau kita ni akhir kita masuk neraka ke, Allah teruknya. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh, dan betapa patutkah nak takabur, nak besar diri
bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Kita ada basuh najis kita dengan tangan kita tiap-tiap hari. Patutkah kita nak besar nak jadi sombong gitu? Dan menanggung ia manusia akan najis selama-lamanya. Tak duk kita ni duk dengan najis ya kita ni. Tu dia. Tapi benar tu Tuhan tutup. Tak bagi nampak. Tu dia. Baik. Maka jawab mari tak patutlah. Dan apabila kita ingatnya begitu, maka tak patutlah kita nak bagi ada sifat sombong, sifat takabur. Ya kita ni kena ambil benda hak betul. Dan benda hak sebenar. Tu barulah kita selamat kita. Tu dia. Habis, Jadi kesimpulan marinya, apabila kita ingatnya macam tu, dia membawa kepada tupur hati kita. Nak bagi takabur, nak bagi sombong macam mana. Tu dia. Kerana kita ada banyak sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang aib dan sifat yang mazmumah yang ada dalam diri kita. Habis kat tu. Wallahu a'lam, dan bermula Allah Ta'ala itu maha mengetahuilah ia Allah, ai bihaqiqati ma qultu laka, maha mengetahui dengan hakikat bagi barang yang berkatalah oleh aku bagi engkau. Habis kat tu. Tu ubat dia untuk nak menghilangkan sifat takabur dalam diri kita. Sambung semula pula bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Ni sifat ujub pula. Ni pun setengah daripada sifat mazmumah yang nak menafikan pahala ibadat kita. Setengah daripadanya ialah ujub. Sekat tu dulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna 'uluman nafi'a ورزقا طيبا وحلالا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم